إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد Alhamdulillah summa alhamdulillah. Beberapa hari ini kita akan sambut Hari Raya. Keseronokan bagi orang yang berpuasa apabila berhari raya. Itu keseronokan yang pertama. Lisa imin farhatan. Bagi orang puasa tu ada dua kegembiraan. Farhatun indal iftarihi. Yang pertamanya kegembiraan ketika berbuka. Ketika berbuka ada dua. Untuk satu hari ketika ma'rib nanti kita berbuka, Allah akan campakkan kegembiraan dalam hati kita. Seronok. Apalagi petang ni ada majlis buka puasa kan. Yang kedua, indal iftarihi, pada maksud satu bulan puasa hari raya Aidilfitri. Jadi kegembiraan ni kegembiraan yang pertama. Bagi orang puasa, Allah akan campak benda ni dalam diri mereka, rasa seronok. Yang semua orang berpuasa akan rasa begitu. Dan kegembiraan yang kedua, indal liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah kemuncak segala kenikmatan. Nikmat di dalam syurga tidak ada penghujung. Namun nikmat yang paling besar adalah bila mana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Likulli amali ibnu Adam lahu. Bagi anak Adam ganjarannya setiap amalan mereka. Illa siyam, melainkan puasa. Yang lain Allah bagi ganjaran berperantaraan malaikat-malaikatnya. Tapi untuk puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku yang akan bagi ganjaran. Ulama menafsirkan ganjaran, Allah bagi ganjaran ni pada dua makna. Pertama, Allah yang beri anugerah kepada kita ganjaran itu, bukan perantaraan malaikat. Kemuncak daripada anugerah adalah anugerah. Kalau kat dunia ni anugerah agung bagi. Itu pun nak jumpa semalam tu tak boleh tidur. Tempah baju Melayu, songkok mau kena sengit sikit. Kan? Itu anugerah bila mana agung sematkan pingat dekat dia punya baju tu. Ambil gambar, selfie habis semua. Semua Facebook dia. Facebook anak, bini, anak pertama, anak kedua, dia. Punyalah seronok. Balik kampung tahniah. Kampung lagi ya. Sampai orang taman petersasul, sekejap panggil cik, sekejap panggil datuk, sekejap panggil cik. Pasal gelaran datuk tu baru dapat. Itu dah seronok dah. Tapi di hari akhirat, Khalik, Malikul Maut, raja di atas segala raja, yang akan bagi ganjaran bagi orang yang puasa. Wa ana azibih, mana tidak ada lagi kenikmatan besar melainkan berjumpa dengan Allah. Allah bagi anugerah untuk puasa. Itu istimewa puasa. Paling istimewa. Ayas rahmatullahi alaih, dia adalah anak pengembala kuda. Saya baca cerita dia ni dalam Jalaluddin Ar-Rumi Masnawi. Kitab tu dalam bahasa Parsi, Persian. Diterjemahkan dalam bahasa Urdu. Kawan-kawan saudara kita di India terjemah dalam bahasa Inggeris. Saya baca bahasa Inggeris.
Jalaluddin Ar-Rumi. Masnawi Jalaluddin Ar-Rumi. Ayas ni satu budak yang cerdik. Dia anak pengembala kuda. Bapa dia selalu kerja dekat stable, dekat kandang kuda, buang najis kuda, apa bersih, cuci kuda, bagi makan kuda, bawa kuda berjalan. Dia kalau dia kuda ni dia kena bawa berjalan, bukan mestinya tunggang. Saya belajar menunggang kuda, mula-mula pegang tali kuda tu, tuntun, bagi dia biasa. Dia bau kita ni dia dah okey. Kemudian pakai pakaian orang yang menjaga kuda-kuda istana. Maka raja telah buat satu rumah di sebelah pinggir istana. Ayas daripada kecil main dalam stable tu lah, main dalam kandang kuda tu. Kadang-kadang tolong ayah dia. Tapi budak ni belajar alim. Dia bukan alim tahun 8. Sini alim tahun 8 adalah act nama buih. Baru alim tahun 8 tak adalah tahun 9. Tapi alim tahun 8. Dia belajar madrasah tapi dia akhlak dia baik. Sultan Raja Mahmud Ghazni. Sultan Mahmud Ghazni tengok perhati dia, tengok budak ni baik. Sultan Mahmud Ghazni itu pun orang yang baik, sultan yang adil. Kemudian raja jatuh hati dengan dia bila dia dah besar, raja ambil dia jadi menteri sebagai penasihat dan menteri. Jadi dia duduklah kat istana. Dan dapatlah rumah istana. Pinggir istana khas. Tak sama dengan rumah ayah dia. Ayah dia penjaga kuda. Dengan kandang kuda. Ayah dia pun meninggal. Dia jadi menteri. Raja panggil semua menteri. Sultan Mahmud Ghazni ni nak cek. Adakah menteri dia begini. Maka raja letak atas meja depan raja tu batu permata besar. Sebelah batu permata tu kuih besi. Raja-raja panggil setiap menteri. Menteri Kewangan mai sini. Menteri Kewangan pun datang. Ketuk. Batu permata mahal ni ketuk. Jadi bila Menteri Kewangan tengok macam tu, dia kata, Tuanku, takkan kita nak pecahkan batu permata simpanan negara yang begitu berharga? Tuanku kena fikir lagi sekali. Bahasa saya lah, bahasa saya kita cerita ni. Takkan dia cakap fikir kan, kita cakap Kedah. Dia Parsi. Lepas dia kata, Tuanku fikir balik. Takkan kita nak pecah batu permata dalam simpanan negara yang sangat berharga besar. Baik, kamu pergi main Menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri kata, patik tuanku, musuh dalam negeri, luar negeri, patik boleh menyelesaikan. Tapi nak pergi pecah batu ni kerja bodoh, tuanku. Ampun tuanku. Lebih kurang macam tu lah bahasa Melayu kita. Panggil menteri lain, semua sama. Panggil Ayas datang. Ayas sudah pegang penukir. Menteri kata, Ayas, jangan jadi bodoh. Jangan pecah. Sultan sudah waya putus satu. Itu bahasa saya lah. Ayas tengok tu, dengar semua menteri. Dia pegang, dia ketuk helai. Dia tak peduli. Dia ketuk helai. Simpanan negara tak simpanan negara. Perintah datang daripada Duli. Sultan Mahmud Ghazni menangis tengok. Dia menangis terisak-isak. Dia kata, kamu wahai menteri-menteriku, kamu masih nampak benda keduniaan tapi tidak nampak arahan daripada beta. Kamu hanya taat pada beta atas dasar kebendaan. Tapi Ayas taat pada beta atas dasar arahan datang daripada beta. Jadi Jalil Ar-Rumi kata apa? Bila mana satu orang yang taat perintah Allah, apa saja bentuk keduniaan tidak ada kena-mengena. Taat pada Allah mutlak. Sama ada harta hilang atau tidak hilang. Maka ketaatan pada Allah lebih kemuncak daripada atas segala perintah. Itu Mahmud Ghazni bawa kisah tu. Tamsilan ni banyak kisah apa ni, Masnawi, Jalil Ar-Rumi ni tamsilan. Satu ketika pencuri banyak dalam negara. Pecah rumah, KRT tak ada waktu tu. Mana ada KRT?
Jadi sultan yang main peranan pergi. Sultan datang mengadu, wahai tuanku, di tempat sini rumah dipecah, di tempat ni rumah dipecah, tempat ni ramai orang datang mengadu, rumah kena pecah. Menteri dalam negeri yang act tadi pun tak boleh nak buat apa. Sultan Mahmud Ghazali kata, baik, beta akan uruskan. Dia akan urus ni. Maka satu malam dia keluar dengan pakai macam mana pencuri. Pakai bawa dia punya ni, keluar. Jalan dalam negeri. Jalan-jalan jumpa kelompok pencuri ni. Mereka pun duduk tengah mesyuarat. Dia pun tak tahu Sultan Mahmud Ghazali ni raja. Sultan Mahmud datang, Assalamualaikum. Mereka pun jawab, Waalaikumsalam. Tak tahu kata ni sultan, raja. Boleh saya join sekali? Apa kebolehan yang ada pada kamu? Kau nak join kami pecah rumah ni, rompak, apa kelebihan yang ada pada kamu? Kebolehan yang ada pada kamu? Maka Sultan Mahmud Ghazali kata, baik, apa kebolehan yang ada pada kamu? Dia kata, yang seorang ni kata, kebolehan aku boleh tahu mana rumah nak pecah. Dan macam mana nak tembus pagar rumah tu, macam mana boleh masuk dalam. Oh, tu kebolehan kamu. Ya, kebolehanku yang tu. Kita boleh masuk, tidak ada masalah. Pagar lah. Remote control ke apa, boleh masuk. Yang dua kata, kamu macam mana? Dia kata, kalau aku, bila anjing menyala, aku boleh tutup mulut anjing tu. Kita masuk dengan selamat. Yang ketiga kata, wahai tuanku, wahai tuan, dia tak kenal raja, wahai tuan. Kebolehan aku, kalau nak masuk, aku boleh tahu mana bilik yang simpan wang emas, wang perak. Woi, lagi canggih kau. Kamu, yang aku pula, kalau nak masuk, aku boleh tidur kan? Semua boleh tidur. Macam cerita tu. 7-4 belalang. Sultan Mahmud kata, bagus. Mereka pun tanya, yang lain semua tanya, kamu apa kebolehan kamu nak join kami? Kebolehan aku, kalau kamu semua ditangkap, aku boleh bebaskan kamu. Wah, yang ni lagi cantik. Kita tak ada lagi kebolehan ni. Ni lagi cantik. Lepas tu, dia orang pergi rompak. Pecah rumah. Bila pecah rumah, tiba-tiba polis tentera datang kepung. Memang Mahmud Ghazali dah pekat dah. Dengan polis semua. Bila kepung saja, mereka ditangkap. Mereka kata, kantui kita malam ni. Pasal dia ni, kita kantui. Mereka pun bawa masuk sampai dekat istana. Depan istana. Mereka kata, kebolehan kami telah kami tunjuk. Kebolehan kamu kata boleh bebas kami. Apa yang kamu boleh bebas? Sultan Mahmud Ghazali kata, baiklah. Aku akan tunjuk kebolehan aku. Aku adalah raja negara ni. Kamu ditangkap. Aku berhak bebaskan kamu. Kamu semua bebas. Akhirnya tak ada lagi pencuri dalam negeri. Tak ada lah. Sultan Mahmud Ghazali. Jadi dia suruh pecah. Kemudian satu hari Sultan Mahmud Ghazali nak cek menteri-menteri ni. Dia orang alim. Kemudian dia panggil semua menteri. Ayas pun datang. Ayas ni dia punya sifat bagus dia. Sultan Mahmud Ghazali sebelum ketika lantik dia jadi menteri, Sultan Mahmud satu malam bangun cek apa Ayas buat ni. Dia duduk bangun malam. Pukul 3:30 tanpa Qiyamul Lail Ustaz Farhan dia dah bangun. Kita malam tadi Ustaz Farhan kuliah Qiyamul Lail kan. Dia dah bangun awal, lepas tu dia sembahyang tahajud. Sultan Mahmud cek, tengok dia dah sembahyang, dia doa, dia menangis dalam doa panjang. Menangis. Sudah tengok bagusnya amalannya. Kemudian dia keluar daripada istana, daripada tempat tinggal istana dia tu, dia keluar daripada rumah. Sultan Mahmud intai tengok mana dia pergi. Kemudian dia masuk dalam kandang kuda. Dia masuk dalam kandang kuda, dia pergi satu bilik, dia pakai baju arwah bapa dia. Pakai. Lepas tu dia duduk depan cermin. Dia menangis depan cermin. Dia kata, kamu wahai Ayas, bukan hebat. Kamu hanyalah anak pengembala kuda istana. Kamu dibesarkan di dalam istana.
Tapi Allah angkat darjat kamu, kamu berada di dalam istana. Sedangkan kamu dibesarkan hanya dalam kandang kuda. Itulah kamu, wahai ayah. Menangis dia, menangis. Dia ada syair Parsi. Syekh Umar Palampuri bila cerita benda ni, dia baca syair dengan lagu syair Parsi, dia menangis. Oh, cerita pasal ayah. Satu hari Sultan panggil semua menteri. Sultan kata, beta cadang untuk buka istana. Arahkan rakyat datang, ambil semua barang istana. Lepas kata sudah lagi waya putus Sultan. Beta tak peduli. Dia orang bagi jangan tuanku. Rata dah nak ada istana ni, takkan nak bagi ke rakyat. Saya nak bagi kepada rakyat semua. Tak mau kencing rakyat lagi dengan janji manifesto penipu. Cerita saya lah. Itu zaman tu tak ada lah. Lepas tu rakyat letakkan tarikh, buat kerumunan di kepada rakyat di bandar-bandar panggil. Buka pintu kota, pintu istana dibuka hari yang tu. Panggil semua rakyat. Rakyat masuk saja pegang kuda-kuda. Sesiapa yang pegang itu hak milik dia. Pegang, ini pegang kuda, ini pegang kuda ni, ini pegang kereta kuda, yang ni pegang macam-macam pegang semua. Hak gatai lagi pegang dayang-dayang istana. Tu gatai lebih ha. Lepas tu semua pegang pedang, pegang ni masuk. Menteri tengok tak jadi, tak boleh jadi. Kita pun kena pegang juga. Kita apa tak dapat. Menteri pun sama juga cari barang pegang. Semua pegang. Pegang cerek itulah, pegang peti itulah, peti inilah, almari itulah. Semua pegang. Ayah duk perhati dengan Sultan. Sultan Mahmud kat sini duk perhati. Tengok, oh, ramai orang dapat masuk pegang. Ayah duduk sebelah. Ayah tak pegang. Tengok habis. Habis semua orang seronok pegang. Ayas pun pegang Sultan. Dia pegang Sultan. Bila pegang Sultan, semua duduk seronok. Dia bagi pengumuman. Berhenti kamu semua. Berhenti. Letakkan barang-barang kamu semua dalam istana dan luar istana. Karena bila saya telah pegang raja, bila aku pegang raja, semua hak dalam negara ini termasuk raja hak milik aku. Kamu yang kamu pegang tu semua hak milik aku. Sekarang aku perintahkan kamu letak. Jadi kata dalam hadis tu, wa ana azibi, kalau Allah sebagai ganjaran. Tadi Allah dalam penafsiran yang kedua, Allah sebagai ganjaran. Bila dapat Allah, dapat segala-galanya. Lisaimi farhatan indal liqa'i rabbi, wa farhatun indal iftarihi, wa farhatun indal liqa'i rabbi. Maka di akhirat, Allah sebagai ganjaran segala kemuncak nikmat. Dalam syurga banyak nikmat. Macam-macam nikmat. Orang yang terakhir masuk syurga di kalangan umat Nabi, syafaat yang keempat Nabi. Nabi kata di hari akhirat, kerisauan Nabi di dunia sampai di hari akhirat. Satu ketika aku akan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu sujud dan tasbih yang tak pernah diucapkan oleh mana-mana makhluk Allah, sama ada malaikat, jin atau manusia. Tak pernah. Sekarang aku tak ingat tasbih tu. Satu pujian. Bila aku puji Allah, aku tersukur sujud. Allah Ta'ala firman kepada aku, ya Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Nabi pun kata, aku angkat kepala aku. Mintalah, aku akan kabulkan permintaan kamu. Mintalah syafaat, aku akan terima syafaat kamu. Nabi kata, wahai Allah, ada 4 syafaat. Yang terakhir, ingin aku keluarkan umat aku di dalam neraka yang diseksa. Sebab tuan-tuan, bila kita banyak dosa, na'udzubillah, bila satu orang tu banyak dosa, dia akan dibersihkan dalam neraka. Emas harga dia mahal. Tapi bila emas diambil daripada tanah, dia raw. Bila raw, nak bersihkan emas daripada karbon, maka dia kena panas, dibakar, dia cair, keluar karbon dia. Maka akan tinggal emas tulen. Dan emas tulen inilah dia akan jadi harga mahal. Bila dia bentuk jadi cincin jadi mahal. Dibentuk jadi gelang jadi mahal. Bentuk jadi subang jadi mahal. Begitulah umat manusia yang berdosa di kalangan umat Nabi orang Islam yang berdosa, maka dia terpaksa dibakarkan untuk bersihkan karbon dosa-dosa. Jangan marah Allah, kerana Allah bukan berhajat nak azab kita.
Tidak. Tapi itu tertib. Allah ikat janji dia. La tukhliful mi'ad. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falha. Kalau kamu buat baik, baik untuk kamu. Sebaliknya, buruk untuk kamu. Jangan menyalahkan Allah. Allah tidak berhajat. Allah tidak berhajat mengazab manusia. Tidak ada hajat keinginan Allah nak azab manusia. Tetapi manusia telah melanggar dosa, maka Allah tidak memungkiri janji. Allah tidak ingin mengazab Fir'aun, tidak mengizin mengazab Namrus, tidak ingin mengazab Qarun, tidak ingin mengazab mereka-mereka yang celaka ni. Bukan hajat Allah. Dan Allah tidak pernah buat zalim kepada manusia. Inni haramtu zulman ala nafsi wa bainakum muharramah. Allah telah haramkan kezaliman atas. Jadi Allah Maha Adil. Jadi tidak berhajat Allah nak azab manusia. Walaupun Allah cipta neraka, supaya cerita itu cipta neraka supaya manusia takut neraka dan masuk syurga. Itu saja. Satu orang ustaz mengajar di sini, dia letakkan rotan atas meja dia. Apakah kerja ustaz duduk merotan budak-budak? Tidak. Rotan itu supaya budak-budak takut. Hafal, belajar. Budak tak boleh je, dia ambil dah rotan. Degil sikit rotan lah. Bukan rotan lagi sakit pun. Kita kalau tak kena rotan, tak ingat. Saya sekolah dulu, waktu mengaji sekolah dulu, kami di Kedah sekolah hari Jumaat pagi. Sekolah agama khusus. Tak boleh kena rotan sebab ni. Yang hak rotan ni, yang jadi ingat sampai lah ni. Berkat rotan. Jadi Allah sementara cipta neraka bukan untuk... Sedangkan Allah menyeru manusia pada syurga. Wallahu yad'a ila daris salam. Sebab tu Allah bukan nak hajat budak, nak siksa manusia. Allah berhajat nak maafkan kesalahan. Ramadan untuk memaafkan kesalahan. Bukan azab. Bila Sulaiman AS angkat tangan berdoa pada Allah. Apa Sulaiman doa? Minta ampun dulu. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Allah, ampun dosa aku dan berilah aku satu kerajaan yang tak pernah kau bagi pada siapa-siapa pun. Allah bagi terus. Allah bagi spontan. Kau kata nanti dulu Ustaz Sulaiman nak tengok, tak. Allah bagi terus. Tapi bila Nuh angkat tangan doa pada Allah, wahai Allah, hancurkanlah umatku. Allah tidak kabul spontan kerana Allah kasih kepada manusia. Allah tidak kabul spontan. Allah tangguh doa Nuh selama 40 tahun. Tuan-tuan bayangkan, 40 tahun. Patutnya hancurlah 950 tahun dakwah laila wa nahara falam yazid du'a illa firara. Tak terima. Kita setahun 2 tahun kita kata mampu dah. Ni 950 tahun. Allah kata pada Sulaiman, kepada Nuh alaihi wasallam, wahai Nuh, buatkan aku tembikar, buyung bekas air. Allah tidak berhajat bekas air. Zaman tu manusia berhajatkan bekas air. Allah perintah sesuai dengan zaman tu kerana manusia perlu bekas air, maka Allah suruh Nuh buat bekas air. Nuh cari padang pasir, mana senang nak cari tanah nak buat air, bekas air, buat buyung. Jalan-jalan seminggu, 2 minggu cari, tengah panas. Akhirnya jumpa tebing sungai, air sungai, tanah tebing sungai itu terbaik untuk buat bekas air. Tuan-tuan, teori piramid. Piramid ni macam mana cerita? Ada orang kata piramid itu dibuat oleh jin. Ada orang kata piramid itu dibuat oleh hamba-hamba Fir'aun. Dia orang kata buat keluar batu-batu bukit tu dipahak besar ni. Bukan kecil tu. Besar. Lebih pada surau kita tu. Satu-satu batu yang dilekat. Jadi saya baca dalam Reader Digest. Apa teori dia? Yang terbaru, teori dulu dia kata dia orang pecah ni. Pecahkan batu-batu. Itu teori yang ada dulu. Maka filem-filem orang putih Ten Commandment. Ten Commandment tu cerita Nabi Musa belah laut bawa Yahudi. Cerita tu saya tengok di sekolah saya, Persatuan Kristian sekolah menengah saya, mereka kata kepada pelajar-pelajar Islam, mari kita tengok cerita Ten Commandment. Kita pun tengoklah sekolah punya tayang.
Tapi grup Kristian lah sekolah. Waktu itu dia orang cuba nak dayah kita, tapi kita saja budak-budak Melayu. Tak ada, kita sampai tengok. Jadi dibayangkan macam mana pekerja ni hamba-hamba sahaya daripada Yahudi ni, hamba-hamba saya Firaun dibawa buat. Teori yang paling akhir tahun 1990-an. Itu saya baca dalam Reader Digest. Teori daripada dia adalah tanah lumpur Sungai Nil. Itu teori. Tanah lumpur itu dibawa. Tanah bukan lumpur lembek tu, dia macam selut sikit, dia angkat, ditampar-tampar. Faktor cuaca dia seal sendiri dia. Sebab tu vacuum. Bilik Firaun dijumpa oleh dua orang profesor daripada UK. Sebab arahan King Victoria cari, kerana mereka ada kaitan keturunan dengan Firaun. Sekarang ni lah kata Queen Elizabeth ni keturunan Rasulullah, itu penipu. Dia memang ada keturunan dengan satu orang hamba sahaya daripada Balkan. Dan dia ni asalnya bukan Islam, Kristian, masuk Islam. Dan hamba sahaya, bukan keturunan Nabi daripada galur Fatimah, bukan. Itu cerita tipu dia orang. Betulnya mereka ni ada kaitan dengan Firaun. Jadi bila faktor tu, maka dia jadi vacuum, dia tambah-tambah. Jadi mumia Firaun di dalam tu otomatik jadi vacuum. Jadi mayat tidak rosak. Hatta madu di kepala Firaun, bila orang korek jumpa, ada madu di kepala Firaun tu, dalam bekas ada madu. Madu tu berapa ribu tahun dulu masih lagi tak hilang ketika mayat mumia tu dijumpa. Tahun berapa dia jumpa? Tahun 1960, 50 lebih, ujung-ujung 60. Tahun tu. Kemudian bila panggil Firaun, dia orang buka mayat tu. Siapa buka balutan tu? Profesor Maurice Bucaille daripada Perancis. Bila dia buka, dia forensik yang terbaik dalam dunia ketika itu. Bila buka, ambil cebisan daripada kulit Firaun, buat ujian. Maka profesor lepas seminggu dua, Profesor Maurice Bucaille buat rumusan. Firaun telah mati lemas. Tidak ada dalam Old Testament, tidak ada dalam New Testament, dalam Taurat, Injil tak ada. Jadi kecoh dalam majalah di Monte, France. Kata Profesor Maurice Bucaille hebat, dia boleh tahu ni begini-begini. Orang ulama Islam datang jumpa Profesor Maurice Bucaille. Kami tidak heran kerana Nabi kami dah bagi tahu, Quran dah bagi tahu kepada kami. Ya. Boleh saya dapat Quran terjemahan? Boleh, dia orang bagi. Profesor Maurice Bucaille baca. 1960 lebih kurang dia memeluk agama Islam. 1961 tahun kelahiran saya, dia buat satu buku, dia dah masuk Islam. Dia buat satu buku tu nama dia Quran, Bible and Science Modern. Dia cerita tentang benda ni, masuk Islam. Itu Firaun, itu teori yang ada pada yang cerita tentang Firaun. Baik, mereka ni semua bila Nuh doa buat bekas air, bakal apa ni Nuh doa, Nuh cari semua tempat dapat, ambil air, uli tanah, buat sebiji, 2 biji, 3 biji, penuh panas, esok buat lagi, kulit dia dah habis terbakar ni, hitam habis. Panas buat beberapa biji, buat lagi, hias lagi, buat tunggu arahan Allah. Selepas beberapa biji, maka Allah perintah kepada Nuh, wahai Nuh, pecah tembikar itu, pecah buyung tu. Nuh bila pecah dia rasa takkan nak pecah. Aku buat, tapi semua nabi-nabi tak perintah Allah, walaupun nampak logik dengan akal atau tidak logik dengan akal, semua nabi akan taat perintah Allah. Bila Nuh pecah, ya Allah rasa tidak. Macam kita lah, pengarah suruh kita buat kerja projek paper kita tahun 80-an 90-an, mana ada internet. Kena pergi library Dewan Bandar Raya cari, library Persekutuan cari dah maklumat, lepas tu pergi sana pergi sini. Kalau kaitan dengan ni pergi library JKR cari maklumat nak buat projek paper, dapat buat lebih kurang 2 minggu siap. Projek paper tu buat 3 kopi, 1 kopi untuk pengarah, 1 kopi kita, 1 kopi file. Bila pengarah ambil kita dah berletih ni naik library pun. Dia tengok macam ni lah. Dia kata macam tai, macam mana bahasa kita. Buang tong sampah. Ya Allah. Mau demah sebiji muka dia.
Kita buat penat. Begitu Allah Ta'ala kata, wahai apa perasaan kamu? Dia kata, wahai Allah, aku sayang dengan apa yang aku buat. Aku ciptakan dengan tangan aku, dengan panas terik. Allah Ta'ala kata, begitulah aku Ta'ala ke atas hambaku. Aku cipta manusia di antara dua jari aku. Kau perintahkan aku hancurkan mereka. Aku pun ada perasaan seperti kamu. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah bukan berhajat nak bunuh kita, nak azab kita, nak siksa kita. Tidak berhajat. Inna rahmati sabaqat qadami. Rahmat aku, kasih sayang aku melebihi daripada kemurkaan aku, marah aku. Allah istihar. Jadi Allah bukan azab kita. Hatta Qarun pun Allah bukan azab dia. Qarun fitnah Musa. Qarun dalam keluarga Musa. Fitnah Musa. Kata Musa telah berzina dengan perempuan sekian. Perangkap Musa, dia panggil Musa, Musa datang. Qarun tanya, baik, apa hukum di dalam Taurat yang Allah perintahkan kepada kamu? Musa tanya, hukum apa? Hukum berzina. Hukumnya kena rejam. Kalau bukan muhsan, kena sebat. Sama je hukum dengan kita. Yahudi tutup tu, bila depan Nabi ditutup ayat tentang hukum tu. Dia kata, baik, kamu telah berzina. Pengikut dia semua, ada orang yang support, semua dia bayar semua. Ya, kamu telah berzina. Perempuan ni telah mengaku kamu berzina. Dan anak yang dia gendong itu adalah anak kamu. Musa malu. Orang tuduh dia fitnah. Orang fitnah dia, kata dia berzina. Dia malu sangat. Musa tak tahu macam mana orang fitnah. Baik, sekarang laksanakan. Kami akan laksanakan hukum berdasarkan dalam kitab Taurat. Jadi Musa bila jadi begitu, Musa mengadu pada Allah. Musa tanya baby. Dia ada 4 baby yang boleh bercakap tu. Ada 4 baby yang boleh bercakap dalam syariat kita lah. Salah satunya tu, budak tu. Musa tanya, baiklah. Wahai baby, siapakah ayah kamu? Adakah aku atau orang lain? Baby itu bercakap, wahai Nabi Allah, kamu bukan ayah aku. Ayah aku adalah sipulan. Semua tengok, terkejut orang. Baby boleh berkata-kata. Musa marah, Musa arahkan Qarun ditangkap. Qarun ditangkap dan Musa doa pada Allah. Ya Allah, benamkanlah dia. Terbenam sampai paras betih. Qarun kata, wahai Musa, maafkanlah aku. Ampunkanlah dosaku. Ya Allah, tenggelam dia. Lengap sampai lutut. Menangis lagi Qarun, wahai Musa, tolonglah aku, maafkanlah aku, kesilapan aku, tolonglah maaf. Musa kata, ya Allah, tenggelam lagi, tenggelam sampai paras pinggang. Dia mengadu lagi, ya Allah, wahai Musa, tolonglah aku, ampun dosa aku, maafkanlah aku. Ya Allah, tenggelam sampai sini. Sampai sudah tenggelam. Musa punya geram. Allah kata kepada Musa, wahai Musa, Qarun berkali-kali mohon kepada engkau keampunan dan kemaafan. Kau tidak mampunkan dosa dia, kamu tidak maafkan dia. Kalau dia minta padaku sekali saja, aku akan maafkan kesalahan dia dan aku akan selamatkan dia daripada azab ni. Jadi Ramadan ni untuk apa? Ramadan ni Allah datangkan untuk kita diampunkan. Al-mustaghfirina bil ashar. Kita dilatih untuk bangun sahur supaya kita di sana bukan hanya makan sahur. Nabi gula-gulakan kita. Saya guna bahasa gula-gula karena kita macam budak tadika. Dalam hal ibadat hubungan dengan Allah, kita macam budak tadika. Adik yang 2 tahun setengah, 3 tahun. Adik tu datanglah. Tolong ambil beg abah tu. Dia pun angkat beg abah dia, tak larat, berat. Kangkang-kangkang kan. Ayah boleh ambil. Bukan ayah tak boleh ambil. Ayah kata ambil beg tu, nanti abah bagi coklat KitKat. Adalah atas meja coklat KitKat bekas tu. Budak dia pun bawa. Dengan seronok dia bawa. Kengkang. Sampai depan ayah dia. Ayah dia pun tak beg tepi, angkat, dukung, cium. Sayang abah. Abah boleh pergi ambil. Tapi abah nak tengok budak ni. Budak ni bagus, taat. Walaupun dia tak larat, dia budak, dia bawa. Ayah suka yang ni. Ayah ambil, cium. Begitu Allah perintah kita puasa, Allah nak tengok kita. Sebenarnya
Allah Maha mengetahui. Sebenarnya Allah nak jatuh sayang kepada kita. Itu rahmat bulan Ramadan ni. Kerahiman Allah. Tapi kita tak nampak. Kita dah rasa kita ya. Bapa dia balik bawa buah temikai besar. Duduk tepi pintu. Adik, Assalamualaikum. Budak datang. Dia pun nak angkat buah temikai. Pergi dapur. Tak larat. Mana nak larat buah temikai berat? Tak larat, tak larat. Bapa dia dah buka kasut apa semua. Buka stukin tak. Bapa dia angkat dengan temikai sekali. Dia pun rasa macam dia angkat. Macam dia angkat. Budak tu rasa macam dia angkat. Wahal bapa dia angkat. Begitulah apa yang Allah perintah. Kita rasa kita lah. Oh kita lah bangun tahajud. Oh kita lah begitu sedekah banyak. Oh kita lah begini. Hakikatnya Allah yang bagi rahmat kepada kita untuk kita buat benda tu. Taufik daripada Allah yang kita buat itu. Kita tak boleh nak sombong. Begitulah Ramadan. Allah nak maaf kesalahan kita. Tentang bayangkan waktu sahur. Kita bangun Nabi gula-gulakan kita. Saya guna perkataan gula-gula. Tasaharu fa inna sahuru fil barakah. Bangunlah bersahur, makan. Nabi tak kata bangunlah sembahyang malam banyak-banyak, bangunlah doa panjang-panjang, bangunlah zikir banyak-banyak. Tak ada. Nabi kata bangun makan. Kerana kita ni suka makan. Kita ni suka makan. Malaysia lagi suka makan. Makanan Jepun ada sini, makanan Korea ada sini, makanan Thailand ada sini, semua ada sini. John pun tak pernah rasa roti dia. Roti John pun ada di sini. Tepung pelita, macam-macam jenis pelita tu ada. Macam-macam makanan kita ni. Jadi kita ni, umum manusia suka makan. Maka Nabi kata, tasaharu fa inna sahur fil barakah. Bangunlah, makan. Bangun makan. Hari pertama bangun makan. Oh, hari pertama kalau aku tak makan banyak kan, teruk puasa ni. Setahun sekali. Lepas dah makan 3 pinggan makan duduk tentang minum Nescafe. Pelan-pelan. Ada lebih kurang 20 minit lagi. Lepas tu ketuk rokok. Rokok pun bukan macam ni. Kira nak cover esok ni. Macam tu punya hisap. Macam tu punya hisap. Buruk je perangai pasal nak cover esok puasa tu. Esok rokok. Hari yang pertama macam tu. Hari yang kedua macam tu. Buka puasa, ya Allah. Buka puasa hari pertama. Bagai matahari tu kita pian. Oh ya Allah, penuh macam-macam. Cari. Jumpa kita punya saudara berniaga. Sini berniaga. Ustaz, okey. Beli kuih apa semua kan. Punya beli ayak macam-macam ayak yang tak pernah dengar dulu. Dulu zaman kita mana ada ayak katira gitu pun tak tahu. Macam-macam ayam, cendol, tengok cincau, tengok katira, tengok jagung kuning macam beli. Tengok teh tarik kau beli. Lepas tu kuih lah. Sampai orang jiran pun tahu. Assalamualaikum, nak beli kuih boleh? Dia ingatkan orang berniaga kuih. Macam mamak dia roti. Masuk hari yang ketiga, keempat, kelima, keenam semua baru terfikir. Takkanlah, dah WhatsApp kawan-kawan masuk banyak ni. Takkanlah aku nak makan macam ni. Takkan tak sembahyang 2 rakaat. Dia pun ambil wuduk sembahyang dengan t-shirt pagoda dia, ketayap tak pakai, gulung kain pelekat pun belah kiri lebih, kain pelekat pun ringkat sebelah tinggi. Allahu Akbar. Oh. Itulah Ramadan bermulanya dia. Habis sembahyang tu, astagfirullahalazim. Biasalah kita. Kata ulama, man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama ghufira lahu ma taqaddama min zambihi itu adalah dosa-dosa kecil. Seluruh jumhur. Dosa besar mesti melalui jalan taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Dosa besar. Tapi bila kita bangun tahajud, lepas kita sahur, sebelum kita sahur kita bangun tahajud, kemudian kita istighfar, sudah ada kasat istighfar dan taubat tersedia dalam hati, maka dosa besar juga Allah Taala ampunkan dengan sebab keberkatan Ramadan ini. Bukan dosa kecil sahaja. Kata Maulana Yahya radhiyallahu anhu, Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil, besar sekali. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini di waktu sahur kita istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Di waktu berbuka kita bawa makanan bagi, ataupun kita datang berbuka kita bagi kat meja-meja kawan-kawan kita makan.
Dia beri ganjaran sesiapa yang memberi orang berbuka puasa, diberi ganjaran puasa berkenan tanpa dikurangkan. Dan diampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Maknanya di waktu sahur istighfar astaghfirullahaladzim. Allah ampunkan dosa kita. Di waktu berbuka tanpa lafaz istighfar, Allah ampunkan dosa kita. Itu. Nampak kita tak perasan. Kemudian malam Lailatul Qadar, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku terjumpa malam Lailatul Qadar, apa aku nak buat? Nabi tak kata tambah lagi 20 rakaat. Nabi tak kata istighfar lagi 1000. Nabi tak kata begini. Itu dah faham dah malam ibadat malam. Nabi kata, wahai Aisyah, bila terlihat tanda-tanda Lailatul Qadar, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku. Maknanya Lailatul Qadar itu pun Allah nak ada beza di antara istighfar dengan kemaafan. Istighfar ini amal kita punya dosa-dosa tu dibawa di hari akhirat. Berapa dia punya catatan amalan dia. Allah Ta'ala tanya kita di hari akhirat, di depan makhluk-makhluk. Indaka uzrin? Adakah di sisi kamu ada keuzuran? Dia kata, tidak, wahai Allah. Apakah pencatat kami malaikat tu buat zalim kepada kamu? Dia kata, tidak, wahai Allah. Buku catatan 99 sijilat. Kullu sijilatin maddal basaruh. 99 buku catatan penuh menggunung. Satu buku catatan maddal basaruh, sejauh mata memandang. Macam mana? Habis dicatat. Jadi dosa tu ada. Tapi Allah tidak ambil kira itu istighfar. Di hari akhirat ada. Allah bentangkan. Tapi Allah ampun dosa kita. Tak ambil kira. Kemaafan Allah innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkanlah aku. Kemaafan Allah delete, raba. Tidak ada catatan dosa itu di dunia dan di hari akhirat. Itu Allah bagi kita dalam bulan Ramadan. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada baki hari kita berapa hari lagi kan? Tahulah, kadang-kadang kita sibuk. Saya lagi lah sibuk pindah lah itulah ini. Jadi saya jadi warga Seri pagi sampai 1 Syawal lah. Lepas 1 Syawal, tak maaf pengusi lah. Jadi warga Taman Marida lah. Jadi kadang-kadang kita sibuk, kita kadang-kadang kita lupa ni baki hari lagi. Taharraw Lailatul Qadar. Lailatun safiyatun sajiyatun la harratun wala baridatun. Malam yang tenang, cool, tenang, tenteram, nyaman, tidak panas, tidak sejuk, tanpa bantuan aircon. Mana kita duduk kat luar, nyaman, tenang, sunyi, bunyi cengkrek. Kalau kat kampung bunyi cengkrek. Kita bunyi apa? Dekat taman kita bunyi pom-pam, kereta, motor, bazar Ramadan 24 jam tu. Kalau kat kampung sunyi, tenang. Kalau kita duduk kat luar, kat dalam rumah, kat dalam bilik, semua tenang tanpa bantuan aircon. Itu tanda Lailatul Qadar. Dan kata ulama, tanda Lailatul Qadar lagi apabila dia kata tatlu syam, matahari muncul kal qamar bad, seperti bulan purnama, nampak bulat matahari. Tak tahulah malam tadi ke apa. Bulat matahari. Sebab malaikat turun terlampau banyak. Tanazzalul malaikatu warruh, telah turun malaikat-malaikat dan ar-ruh Jibril alaihi wasallam. Dan orang putih pun sebut ruh tu Jibril juga, Ruhul Qudus. Tanazzalul malaikatu warruh, ar-ruh dipanggil Holy Spirit. Sebab tu dia percaya 3, God, Son of God, Holy Spirit. Ni Tuhan dia orang Kristian ni. Jadi bila malaikat turun banyak, macam mana Usaid bin Hudair dia baca Quran, baca dalam kiraan dia musim panas, dia tidur kat luar dengan anak dia, kuda ada sebelah, tiba-tiba kabut tebal turun banyak tengah dia duduk baca dalam kiraan dia. Kuda tu angkat kaki kerana makhluk yang binatang-binatang boleh nampak macam ni, dia angkat kaki, angkat. Bimbang anak dia terpijak, dia pun habiskan sembahyang dia, kiraan dia. Kemudian tanya Nabi lepas subuh. Nabi kata kerana bacaan Quran yang kau baca, malaikat terlampau banyak turun sehingga serupa seperti kabut. Begitulah bila malaikat malam tu turun sehingga terbit fajar.
Maka selepas terbit fajar, mereka naik ke langit. Maka matahari naik muncul, ditutupi oleh kabut malaikat yang banyak. Maka nampak bulat. Dan malam tadi itulah Lailatul Qadar. Tuan-tuan, kita mana mampu buat ibadat? Tambah kali depan-depan saya ni kadang-kadang kita 3 serangkai, 5 serangkai. Kadang-kadang berangkai-rangkai. Nak bangun semayang pun tak banyak. Nak bangun pun dah tak larat. Jadi kita cari ruang Lailatul Qadar ini untuk 1000 bulan. Tampung dengan amalan kita yang tidak semampu kita buat untuk Lailatul Qadar, untuk sunat-sunat ni. Maka ini cara dia. Jadi saudara-saudara yang Allah baki, kita tahun 444. Ibnu Katsir dan ulama-ulama dulu, bukan ulama temporari, bukan ulama sekarang, ulama-ulama dulu dah buat rumusan. Umur dunia berdasarkan umur Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dikira umur dunia tidak akan mencecah 1500, tak akan sampai 1500 tahun. Kalau sekarang 1444, kalau 1500 berapa tahun? 56 tahun saja. Dan ulama kata tak akan sampai 56, tak akan sampai, sekitar 30 tahun lebih sahaja. Dan inilah keadaan kita. Sesiapa MB baru ni datang kat masjid Sayangan, dia makan, saya pergi duduk sebelah dia, dia panggil peluk dia dulu saya mengajak Izora, dia duduk ikut. Jadi bila pergi dia tanya, dia kata, "Ustaz tak ada rumah ni 9?" Saya kata, "Tak ada, rumah Kedah dah. Ustaz janganlah balik Kedah, dulu ni 9, mengajak ni 9. Kalau Ustaz ada masalah rumah, Ustaz bagi tahu saya tolong Ustaz." Offer dia lah. Baik, kalau saya beli rumah lah, paling murah kat ni 9 sekarang ni, paling murah 260,000. Paling murah 260,000. Sekarang ni 400,000, 500,000. Tapi paling murah kita kata 260,000. Semua hitung panjang 300,000. 300,000 kalau saya buat pinjaman dengan interest dia 600,000 double. Kalau saya bayar tiap bulan 1,000, maknanya kiamat datang rumah saya tak selesai. Kerja bodoh saja saya nak buat begitu. Lepas tu kawan-kawan kata, "Ustaz, belilah rumah, kami bantu Ustaz cari duit sikit, baki 200,000 ke apa, kami bantu." Saya kata, "Simpan duit hampa, aku tak berhajat. Daripada bujang aku tak suka berhutang, sampai ketua aku nak hutang lah." Dan bila ukur yang ni, kita takut. Orang yang berhutang, summa qutilu summa ahya, summa qutilu summa ahya. Dia mati syahid, hidup, mati syahid lagi, hidup, kalau boleh macam tu. La tadkhulul jannah hatta yuqda dainuhu, dia tak akan balik masuk syurga walaupun dia mati syahid 3 kali. Hatta yuqda dainuhu, sehingga dia selesai hutang dia. Jadi kerja bodoh kerana kita dah hujung 1444 tuan-tuan, kita tak tahu hujung. Maka baki berapa hari gini? 5 hari ya. Baki 5 hari lagi lah. Kalau kita ada boleh itikaf di masjid, di surau pun boleh, aftar di masjid. Saya ada kat masjid. Jadi kalau kita boleh lah, kita duduk terentang duduk dekat tiang, dikira ibadat itikaf. Kerana itikaf itu adalah sebahagian daripada ibadat. Duduk dalam masjid, tengok skrin TV tu, tak zikir pun duduk tengok, duduk baca, dapat ibadat daripada Allah selama kita berada dalam masjid, sehingga kita tidak berhadas kecil. Ini ruang yang ada pada kita. Baik, ujung ni saya nak cerita adab berhari raya. Sikit minta maaf lah. Saya bercerita ni bagi buka mata saya pun mengantuk sebenarnya. Baik, adab berhari raya, kita sentuh sikit hari raya. Sebab tu kita sebut dalam hadis tadi, ada orang tanya saya, Ustaz nak raya bila? Saya mengajak satu surau. Ustaz raya bila? Manalah aku tahu bila nak raya. Hari Jumaat ke hari Sabtu? Mana aku tahu. Ni ada Indonesia kata hari Jumaat. Perlis pun kata Indonesia. Tuan-tuan, Indonesia ni banyak. Indonesia dia ada NU, Nahdlatul Ulama. NU dia bagi. Ada Muhammadiyah. Ada MUI, Majlis Agama Islam. Tu yang tak termasuk kelompok-kelompok kiai-kiai ni sendiri. Jadi Muhammadiyah telah buat satu selaku fatwa mereka. Dia ada fatwa sendiri. Kita ni Malaysia ni alhamdulillah lah, ada Jabatan Agama, ada Sultan ni, ada Jabatan Kuasa Fatwa sendiri. Jadi dia membuat hari Jumaat. Jadi mufti boleh kata hari Jumaat lah. Kita tak. Sunnahnya dan kaedah dalam mazhab kita Syafi'i mesti tengok nak bulan. Sumu li ru'yati wa iftaru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa akmilu sya'bana bi 30 yawman. Asas dia yang ni. Puasalah kamu atau berhari raya
sumu li ru'yati, puasa kamu apabila kamu melihat anak bulan. Wa iftaru, maknanya berhari raya kamu iftar tu berhari raya bila kamu tengok anak bulan. Fa in humma alaikum, kalau mendung gerubu tak boleh nampak, fa akmilu, sempurnakan Syaban dengan 30 hari. Itu syarat dia. Tukarkan Syaban, kami suruh puasa. Begitu dengan berbuka 1 bulan raya, maka tengok anak bulan. 28 kita tengok kan. Kalau jumpa nampak anak bulan, maka raya esok. Kalau tak jumpa, tak nampak, maknanya kita duduk dalam ufuk yang nak dapat terang tak ada. India, Pakistan, Arab, mereka jarak tu agak tinggi. Jadi mereka akan nampak lebih jelas. Kita tak nampak juga. Kita nampak garis satu kecil sangat. Jadi susah nak nampak. Tapi akhir-akhir ni sejak tahun 80-an kita selalu tak pernah nampak. Majlis Raja-Raja telah memutuskan bahawa hari raya jatuh pada hari Ahad. Macam tu. Atau hari Sabtu. Budak-budak pun kita pun dah tahu. Orang kerja kerajaan dah tahu dah. Yang tempah lemang apa semua dah buat dah semua dah. Dah tahu dah. Tapi seingat saya tahun 68, 69, 70 dulu. Kita main bunga api dah. Budak-budak masa tu saya dah jah 1, jah 2, jah 3. Main bunuh. Main bunga api apa semua. Duduk kat radio transistor tu. Buka. Menjunjung majlis raja-raja. Dengan ini diisytiharkan bahawa anak bulan kelihatan di pantai Kuala Sayak. Kan, Kedah. Juga di Port Dickson. Telah kelihatan anak bulan. Hari raya jatuh pada besok. Allah seronok lah budak-budak bakar lagi. Pasal anak bulan nampak. Sekarang tak pernah nampak anak bulan. Tak tahu dia tak beranak. Tapi dia beranak. Tapi tak boleh nampak. Itu yang kita pelik. Dulu ada nampak. Di Port Dickson. Di Pulau Sayak. Dia banyak tempat-tempat. Dan 4-5 tempat yang dia letakkan. Dulu ada nampak. Kadang-kadang ada tak nampak. Saya ingat 1970. Isytihar tak nampak. Menangis. Tak raya esok. Kasut raya semua ada. Budak-budak. Tapi ada nampak, ada tak nampak. Lah ni langsung tak nampak. Tapi kalau lah kembali balik baca tahun lepas kan, kita kaya mengejut. Kalau nampak, yang mengejut. Dan baik, bila jatuh sahaja, orang yang biasa dengan majlis surah, habis sembahyang maghrib, takbir raya. Itu tak mu'alak dengan mursal. Kita memang ada untuk hari raya Aidilfitri. Yang ni istimewa kerana dia akan habis. Takbir itu akan habis bila imam baca khutbah tu. Baca khutbah. Imam baca khutbah. Apa dah? Terus khutbah yang kedua. Aqul qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Itu dah habis dah. Turun tu tak ada lagi nak takbir raya. Melainkan raya haji. Maka lepas maghrib takbirlah. Lepas isyak takbir. Orang yang rindu Ramadan rindu dengan dia akan takbir. Bangun tahajud, takbir raya. Lepas tu istighfar biasa. Tapi bangun takbir raya. Allah, tak perlunya vokalis nak kejut anak-anak. Oh, abah cakap ni kamu sama belakang ni. Tak payahlah. Saya kuyuh rendah pagi tu kan. Takbir raya. Kalau bawa kereta, takbir. Suram tak apa. Allahu Akbar Allah. Kena yang tu dituntut. Takbir raya. Tidak ada masalah. Tak ada syarat-syarat macam raya haji, tak apalah panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, mandi sunat raya Aidilfitri. Faham kita ni lepas subuh. Semua apa, kampung pak mertua saya tu, kampung Terusan seberang. Semua rumah tu anak menantu ada. Anak orang veteran, 5 paling lekeh. Kan? 6 ada, 10 ada, 11 pun ada. Habis semua balik kampung. Penuh kereta. Rumah ni penuh dengan kereta. Macam Yuska. Lepas subuh tu semua nak mandi. Menantu ada 5 orang. Dengan cucu ada 13 orang. Kena mandi pagi tu. Semua rumah fikir mandi pagi tu. Akhirnya air pipe jadi macam kencing budak. Marah. Ya ni apalah jadi terbekalan air. Semua ni tak gunung. Pagi-pagi dah dapat dosa. Kenapa tak mandi awal? Jadi sunatnya dalam mazhab kita Syafi'i 8 jam selepas tenggelam matahari. 7.30, kita fikir 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30. Ni 3.30 tu dah boleh bangun, tu nak mandi. Pukul 4, pukul 5 yang kita dah biasa bangun sahur kan, bangun mandi apa semua dengan anak si pun mandi. Tapi kita lah masyarakat kita ni, kalau kita mandi awal pukul 5 dah pagi raya tu,
Jadi birah-birah kita ni tu. Awal mandi. Ini jadi masalah ya. Kita pun ada hai leceh betul lah. Mandi awal pun tak boleh. Kan? Jadi mandi begitu. Anak-anak mandi begitu. Lepas mandi tu dua. Kalau sunat kita sembahyang, bagi mazhab kita Syafi'i, di sembahyang di masjid yang paling dekat dengan kita. Kalau ada dua masjid, tapi sifat kita tidak, kita tak sembahyang di tempat khas. Kalau orang di Indonesia, saya pernah khutbah raya di Indonesia di tempat lapang padang. Jadi orang perempuan yang pirik pun datang. Sebab tu orang perempuan walaupun mereka pirik, mereka datang untuk dengar isi khutbah. Hadis yang Nabi nasihat sedekah pada orang perempuan tu ketika Aid ni lah, ketika hari raya. Nabi lalu dekat kawasan orang perempuan, Nabi berhenti. Nabi kata, ya masyarun nisa, wahai golongan perempuan, tasaddaqna, hendaklah kamu bersedekah. Inni ra'aitu, sungguhnya aku telah melihat ramai di kalangan kamu masuk neraka. Fabima ya Rasulullah, sebab apa ya Rasulullah? Orang perempuan tanya. Aksirul li'an, banyak sangat laknat, marah laki, marah anak-anak, marah tarik telinga anak-anak, marah laki. Ni bila ni, apa ni, kuliah subuh apa macam ni, kuliah subuh apa macam ni, bulan-bulan Ramadan ni. Sampai sekarang tak balik dah pukul 7 tu dekat pukul 8. Orang nak suruh pergi konsep, orang nak suruh pergi family store beli. Malam ni kata nak buat nasi ayam. Oh, dia punya belete pompeng. Kita orang perempuan ni, kita dia, kalau dia kata, kita jangan jawab, diam. Kalau kita dia pang, kita pung pang pung, oh lagi bazooka keluar. Jangan cerita kat ibu tu. Jadi tu aksirulian. Dia je kes itu bila kerana Nabi berhenti di tempat perempuan, dia orang perempuan datang period. Tapi kita ni sebab sifat kita di surau masjid, ada fadilat yang lain kerana tahiyatul masjid. Jadi kita boleh, ulama kata kalau surau kita tak buat sembahyang raya, kita ada kan sembahyang raya kan. Kalau tak ada, maka sembahyang yang subuh tu mesti tempat yang paling dekat dengan kita. Maka sembahyang di hari raya tu tempat lain. Kalau di Pakistan dia ada tempat, India dia boleh pergi Edgar. Ada orang sembahyang di situ. Ini macam tu. Baik, lepas sembahyang raya kita balik, kita dah mandi apa? Makan, sunat makan sebelum kita pergi sembahyang raya. Pakailah baju Melayu apa semua, songkok anak-anak semua sedondon semua duduk macam berbuka. Cuma tak ada roti john. Tak ada tepung pelita. Yang ada lemang, kuih samprit, yang ada tu semua. Tapi Nabi kata, Aisyah kata Aisyah, ya'kulu tamran witran. Nabi makan kurma dengan khasal pagi tu. Dua tiga hadis tu tentang Nabi makan kurma ketika sebelum berangkat sembahyang hari raya. Adil fitri. Kalau hari raya Adil Adha, sunat imsak, tahan diri, jangan makan apa-apa sehingga habis korban balik, habis sembahyang baru boleh makan. Baik, Nabi makan bila. Jadi kurma tetap relevan, mesti ada. Jangan lupa letak kurma sekali. Makan. Lepas tu macam biasa, baca doa apa semua. Cuma tak baca doa Allahumma lakasentu. Kerana breakfast itu orang putih. Kita bukan breakfast. Kita breakfast maghrib. Orang putih breakfast pecah puasa dia yang waktu tu. Jadi kita habis semua dah siap, semua siap. Okey, dia sembahyang 8:45. Sembahyang Aidil Adha, Aidil Fitri ni dia kena lewat sikit. Aidil Adha dia cepat sebab nak korban lepas tu. Jadi sebab apa kita lewat? Kerana kita memberi ruang. Paling ujung adalah bayar fitrah. Bayar fitrah yang paling afdal selepas subuh, sebelum sembahyang raya. Sebab tu dulu-dulu waktu saya kecil kat masjid, kat Al-Ustaz tu pernah orang tu dia orang datang sembahyang raya bawa beras fitrah bagi sekali. Itu paling afdal. Maka sembahyang hari raya Aidil Fitri dilewatkan sedikit. Itu kena faham dah, noted dah. Kena faham. Sembahyang hari raya Aidil Adha dicepatkan kerana kita nak korban selepas tu. Jadi kita dah ni semua bawa semua naik kereta kapul. Kata hadis riwayat Sayyidina Ali, sunat kita berjalan kaki ke masjid. Kalau masjid tu lebih kurang 200 meter daripada rumah, jalan kaki. Tidak ada masalah, jalan kaki. Dan sunat berjalan kaki, jalan lain, lorong lain, balik lorong lain. Sekiranya ada 2 lorong ke masjid. Tapi kalau nak bedah kebun getah, jangan. Sampai masjid, ini jalan lain, balik jalan lain. Kita lalu ke kebun getah, shortcut. Habis pacat sampai masjid. Tak payahlah, 2 orang tu juga. Dan Sayyidina Ali kata boleh berkenderaan ketika pulang kalau ada orang nak. Tapi sunat memang relevan lah sekarang. Kalau tidak,
Tu imam, tu siap apa semua, pagi raya dia jadi parking attendant. Masuk. Penuh kereta dia jadi used car. Masing-masing nak tunjuk X50, X70, dia X lebih. Tu. Masing-masing nampak kereta tunjuk kawan-kawan nak bawa kerja, budak-budak kerja ni. Jadi penuh parking. Wan yang tua-tua yang bertongkat tu pasal jalan jauh. Janganlah macam tu. Yang boleh jalan kaki. Ketika berjalan, takbir. Allahu Akbar. Tak payah vokalis ada, tak payah. Dia sambung ke. Terus macam biasa. Allahu Akbar, Allah. Pelan-pelan. Karena malaikat akan berada di lorong. Disebutkan daripada hadis Ibnu Khuzaimah, malaikat akan berada di lorong-lorong. Dan malaikat itu mendoakan untuk kita. Dan pagi itu Allah istihar. Wahai malaikatku, apakah balasan bagi orang yang menyempurnakan puasa sebulan mereka ni? Malaikat kata, wahai Allah, balasan yang sempurna bagi mereka. Allah boleh kata, aku ampun dosa mereka. Lagi sekali Allah ampun dosa kita. Allah kata apa? Bi'izzati wa bikarami. Demi keagungan aku, demi kemuliaan aku maafkan mereka. Aku maafkan mereka. Itu pagi raya. Sebab tu kita jalan dekat lorong-lorong, malaikat akan berada. Dan bila sampai sembahyang raya, masuk masjid, kalau sifat kita di masjid, sembahyang datang masjid. Bagi imam, datang lewat. Malah bagi imam, jangan sembahyang sunat. Kata Rasulullah, jangan sembahyang sunat. Nak tunjuk bahawa sembahyang hari raya itu lebih utama daripada sembahyang sunat. Hatta duha digugurkan. Bagi imam, dia datang terus, duduk sat, terus sembahyang. Nak tunjuk pentingnya. Sebab imam jemaah pun kena datang lewat. Sebab dia datang awal, pahala kita dia borong habis. Jadi kena datang lewat. Jadi, dan kita pun datang, sembahyang datang takbir raya sama dengan orang ramai. Sekiranya kita datang-datang, tengok orang dah sembahyang. Jangan start motor patah balik. Orang kata, air. Orang pirit. Air. Air apa air? Cepatnya balik. Mana boleh sembahyang? Penuh. Allah penuh. Jangan balik. Grup-grup yang tak boleh masuk kerana penuh sangat dalam masjid, duduk kat luar. Bagi tahu, jangan kita balik selagi kita sembahyang. Habis dia orang dah sembahyang, habis sembahyang, kita pun masuk. Pasal ketika khutbah tu, begitu mas sembahyang. Lepas sembahyang ada habis sembahyang khutbah keluar, kita masuk terus ikamat, kita sembahyang hari raya shift yang kedua. Boleh tak boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi jangan kata khutbah lagi sekali. Kan pejabat agama tangkaplah 2 kali khutbah. Sembahyang raya saja. Sekiranya kita sampai kita sempat sembahyang rakaat yang kedua, pun jangan balik. Sembahyang rakaat kedua. Habis imam bagi salam, kita membangun Allahu Akbar. Berapa kali takbir yang kedua ni? 5 kali takbir. Allahu Akbar. 5 kali. Lepas tu habis bagi salam. Sekiranya imam, lagi satu, jangan pilih imam yang ni 83 punya umur. Assalamualaikum, pengurusi begini. Alhamdulillah bersama dengan kita Tuan Guru Haji Din. Tuan Guru umur dah 83. Tuan Guru Haji Din untuk keberkatan hari raya, jadi kita jemput Tuan Guru kita. Jangan siksa dia. Dia dah tu Allahu Akbar. Nak suruh dia jadi imam. Nak bangun pun capai tepi dinding dia pegang grill nak naik. Jangan menyeksa dia. Bukan meraih dia, menyeksa dia. Ambil budak-budak tahfiz kita yang muda-muda. Alhamdulillah. Steady. Kita pun tak jawab. Allah, apa dia cerita ni? Anak siapa ni? Steady. Alhamdulillah wa kafa. Adapun hari raya ini ada baru orang buka mata. Tidak. Alhamdulillah. Loh, tak pakai spek rupanya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dah susah, seksa. Jadi kalau imam bagi orang yang steady sikit, tak apa, 50-an pun tak apa. 60-an pun tak apa. Asalkan dia steady. Jadi kena ada intonasi. Lepas takbir takbiratul ihram tu bagi imam, Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Jangan terus takbir. Tunggu orang kedah. Dia macam-macam. Ada yang himpit, ada yang masuk depan, ada yang uan yang setahun sekali datang raya kan. Duduk kan. Kita jangan terus tunggu sat. Bagi orang dah kedah, Allahu Akbar bunyi. Imam khusyuk lebih jangan. Sampai tak dengar apa belakang. Bohong imam tu. Mesti dia dengar belakang.
Dia kata, saya tak ingat apa. Tak ingat, duduk belakang, jangan jadi imam. Imam mesti dia tahu ehwal makmum di belakang. Lepas dah kenal baru Allahu Akbar, Subhanallah. Macam imam Mekah kita nasihat tu. Ada satu orang Malaysia, orang Melayu kita jadi imam Mekah. Lepas tu Allah, tenanglah, jangan kelang kabut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wala haula wala quwwata. Allahu Akbar. Oh, jenuhlah yang uwan. Allah, uwan kesian kat belakang. Kan? Kesian kat uwan belakang tu. Yang hak ketujuh tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah. Baru tahu. Ini semua sama sampai orang di belakang dia tak peduli. Dia kata subhanallah. Sampai yang ketujuh pun subhanallah. Tasbih tak boleh lebih. Jadi kita punya intonasi. Habis dah baca tenang. Allahu Akbar. Sami'allah. Tenang. Jadi uwan-uwan orang tua-tua yang jenis kursi, yang tanpa kursi ni sempatlah. Sekiranya imam terlupa nak takbir, Allah lupa terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Subhanallah. Apa hal? Kat mana Fatihah aku? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Subhanallah. Kat mana pula? Jadi tu. Jangan tegur, itu sunat je, biar-biar. Tak ada, semua komplit, puasa semayang okey. Biarkan. Kalau imam pula dia takbir sampai 9 kali semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia pun terkelambucan 1, 2. Tak mana letak. Sampai 9. Kita di belakang 7 sahaja. Jangan ikut tu imam walaupun dia baca 9. Jangan ikut. Kalau dia pun terlupa, dia baca 5. Allahu Akbar. Takbir 5 saja. Kita jangan buat 7. Buat 5 ikut dia. Ingat tu. Lepas tu begitulah rakaat yang kedua. Lepas tu habis bagi salam apa semua, tidak ada takbir lagi. Imam pun baca doa pun kita bersalam. Sekarang boleh ucap tak selamat hari raya? Din, selamat raya. Tak ada salah. Oh, bid'ah selamat hari raya, Nabi tak pernah ucap. Eratkan silaturahim, itu sunnah. Eratkan silaturahim, itu sunnah. Jadi salah tak kita bagi salam selamat hari raya? Saya 442-436 Korporal Hambali bin Sa'ad daripada Kem Rasah mengucapkan selamat hari raya kepada skuad saya. Boleh tak boleh? Sunnahnya taqabbalallahu minna minkum. Tak boleh sekarang. Bila taqabbalallahu minkum? Selesai puasa pagi raya tu baru taqabbalallahu minna minkum. Boleh imam tengah duduk tahiyat atau tengah duduk antara dua sujud, Allah taqabbalallahu minna minkum. Boleh? Tak boleh. Tak selesai solat mana boleh. Lepas habis selesai dah doa, taqabbalallahu minna minkum. Boleh tak boleh? Boleh. Begitulah selepas hari 30 puasa baru boleh ucap taqabbalallahu minna minkum. Jadi sekarang boleh tak ucap selamat ya? Boleh lah. Kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur kat mana? Bila ziarah kubur? Ziarah kubur bid'ah. Mana-mana hari boleh. Itu dia boleh punya. Tidak ada masalah. Kita kumpul keluarga. Kita semua kumpul anak-beranak, adik-beradik. Nak ziarah arwah bapa kita, arwah mak kita, arwah atuk kita. Kita pergi ramai-ramai pergi. Boleh tak boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Kau kata ni. Di Johor mereka ziarah kubur sebelum subuh. Sebab sifat masjid lama-lama di Johor ni pun dekat dengan masjid. Datang awal pergi ziarah kubur dulu baru untuk masuk masjid sembahyang. Di Kedah selepas sembahyang raya pun sama, kebanyakan kampung saya masjid kubur sebelah masjid. Itu boleh tak kita ziarah? Boleh. Tapi asal ziarah kubur sebarang waktu, tidak ditetapkan hari Jumaat. Tapi boleh tak kita tetapkan hari raya? Boleh tak kita ziarah kubur betul? Boleh, kerana sifat kita berkumpul keluarga sifatnya hari raya. Boleh. Hari pertama, kedua, ketiga. Dan sunnah betul-betul ziarah kubur ni bila? Sunnah yang paling betul dalam riwayat sebut Nabi ziarah kubur bila? Waktu tahajud. Nabi sembahyang tahajud di masjid Nabi, sembahyang sebelum masuk subuh, lebih kurang 1 jam atau setengah jam kemudian Nabi pun berjalan kaki pergi ke Baqi'. Nabi pun bagi salam, Assalamualaikum ya darul muslimin, yaghfirullahu lana wa lakum wa antum salafna wa nahnu bil ard. Nabi duduk seketika kenangkan sahabat-sahabat dia yang mati dekat ke Baqi' tu. Habis itu baru Nabi datang jalan balik masuk ke masjid tunggu azan subuh. Sunnah dia. Boleh ikut tu. Waktu tahajud. Tak ada PR dia. Tak ada PR.
Saya pun tak dapat. Tapi saya dah mengajak orang banyak dah. Berapa belas tahun duduk cerita benda ni. Sekali lebih kurang dalam 10 tahun lepas. Saya pun nak ziarah. Duduk mengajak orang tak boleh lah. Sekali ni saya nak kena pergi ziarah kubur. Emang nak kena pergi ziarah. Macam sunnah Nabi duduk cerita kat orang. Nabi ziarah waktu tahajud. Saya nak pergi waktu tahajud. Saya pun pergi lah kubur kampung saya waktu tahajud. Alimi tu kecil. Saya pergi. Masuk kubur. Masjid tak buka lagi. Orang tak datang lagi. Pergi kat kubur, kat pintu pagar kubur, bagi salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur, ya furullah walana. Habis baca, rasa seram macam Maya Karim duduk tunggu. Oh, tak jadi, patah balik masuk masjid. Jadi kita tak boleh ziarah. Kita pun tak boleh ziarah waktu tu. Itu saja. Wallahualam. Okay, kita berhenti sini. Dan saya nak jawab soalan. Ada orang tak soalan dalam Facebook. Ya. Ada soalan. Sekejap. Tentang soal witir, orang ahli jemaah kita tanya tentang witir, Muqaddimatul Witri itu. Sebenarnya lama dah, 7 tahun, 8 tahun lepas saya dah cerita benda tu. Baik, okey. Soalan berkaitan. Lailatul Qadar untuk kuliah subuh pada 16 April di Surau Taman Seri Pagi. Siapakah mereka yang layak menerima tetamu daripada malaikat yang diutuskan oleh Allah SWT? Orang yang taharau Lailatul Qadar, yang puasanya baik, yang amalan puasanya jaga bagus, dan dia mencari-cari Lailatul Qadar, dia layak sebagai tetamu. Orang yang taharau cara di bazar Ramadan tak. Ada orang habis bazar Ramadan, tuan-tuan. Benar, bazar Ramadan kita tuan-tuan tahu tak? Daripada Johor, daripada KL, bawa anak. Pukul 3 pagi duk bawa anak. Duk berjalan. Pukul 3 pagi tu. Semalam saya nak pindah. Yang perabot tu dia buka, perabot rumah saya. Dia kata, oi tak boleh Ustaz, nak lalu jam. Tak boleh. Perabot dia ada depan rumah. Jam sangat, melekat. Saya nak pergi rasa sayang, nak tikam tu pun. Habis tazkirah di atas pun tak boleh lalu. Tersilap lalu, jam jalan. Sampai pukul 3 pagi. Jadi siapa yang layak? Layak orang yang cari Lailatul Qadar. Macam kita lah. InsyaAllah tuan-tuan semua layak. Apakah persiapan rohani dan fizikal untuk mencari Lailatul Qadar? Persiapan rohani, istikaf. Fizikalnya, tidur dulu sebelum kita nak bangun ketiga. Tidurlah dulu. Tidur awal lah. Bila tidur awal, bolehlah bangun awal. Kalau tidur pukul 1, boleh bangun? Tak boleh. Ni, telefon kita ni. Dia berkukuk. Kukuk alarm. Kalau ayam betul, dah lama mati ayam tu. Punya dia berkukuk sampai 1 jam lebih duduk berkukuk ni. Telefon kita punya alarm ayam kukuk tu. Tak jaga-jaga. Lepas tu bangun-bangun. Apa tak kejut aku? Aku patut malam tadi nak sembahyang. Marah orang rumah. Dah ayam tu kukuk, abang pun tak ambil peduli. Sampai tidur lewat. Tidurlah awal. Bolehlah bangun awal. Jadi fizikal kita tu tidur awal. Ketiganya, sebagai seorang awam, apakah tip amalan 10 malam terakhir Ramadan dalam memburu Lailatul Qadar? Tipnya itikaf, doa. Waballaghna Lailatul Qadar, yang kita doa amin. Itu di antara amalan yang kita nak minta. Kita tidak mampu, melainkan bantuan pertolongan daripada Allah untuk kita dapat Lailatul Qadar. Sebab tu untuk Lailatul Qadar, kalau untuk hari biasa, orang perempuan kena bagi dia orang sedekah. Sebab dalam hadis yang tadi, bagi duit kat dia orang, biar dia orang sedekah. Kita sedekah juga, tapi perempuan kami juga. Tuan-tuan tahu, Masjid Raya Sayang, baru ni kita nak buat dalam kawasan belakang tepi tu kan, nak buat aircon. Jadi dia orang minta saya buat satu collection lah dalam. Saya pun bangunkan, malam tu ada saya buat. Tuan-tuan tahu, bila saya sebut tentang infak, tentang fadilat Ramadan, infak bulan Ramadan, sedekah jariah, keadaan kita 3 serangkai, kita dah tak mampu nak ibadat, duit pencen yang ada kepada kita, duit anak-anak bagi, kita infak. Tuan-tuan, hari yang pertama saja 17,000 orang perseorangan datang bagi. Dalam tak sampai seminggu kita dapat kolek sekitar 29,000. Ya, ada lagi ni nak bagi. Sekejapnya. Sebenarnya ada orang suka infak. Apalagi bulan Ramadan. Sunat kita infak malam. 10 akhir Ramadan, sunat malam. Biasa pagi. Kerana bala tidak akan kena pada orang bersedekah di waktu pagi. Bala. Berkatan rezeki dan sebagainya. Tapi untuk Lailatul Qadar, untuk 10 akhir, infak malam. Supaya sedekah kita digandakan 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. Itu sedekah di waktu malam. Itu yang terbaik.
Apakah dilakukan oleh Nabi dalam mencari Lailatul Qadar yang menghidupkan 10 malam akhir? Jadi Nabi buat kemah daripada kemah Turki. Kemah jenis kemah orang Turki. Nabi duduk situ. Ada riwayat daripada awal Ramadan. Yang riwayat yang lain 10 akhir Ramadan. Dan sahabat-sahabat begitu. Mereka telah dalam riwayat banyak. Ibnu Abbas jumpa Lailatul Qadar pada malam 23. Ada Ibnu Umar malam 27. Ada beberapa sahabat yang lain. Abdah bin Abu Lubabah kata ketika itu aku mandi air laut merasa iman ni sampai jatuh pada malam 27. Ada kata malam 25, ada kata malam 29. Kira pula setengah ulama kata kalau jatuh hari Isnin, Lailatul Qadar ni hari ni. Macam-macam cerita ada 10 akhir Ramadan. Tak kira lah. Ini malam 20. Malam ni malam 26. Bukan malam 27. Tak kira ada tempat kita 26, Indonesia 27. Dia cari je lah 10 akhir Ramadan. Tak kira malam 26 ke, 27 ke, 24 ke, 23 ke, ganjil ke, genap. Kerana kita berlainan tempat yang sedikit yang berbeza. Antara Thailand kita dengan ini benar yang berbeza. Jadi kita bangunlah sebuah. Itu yang sebaik. Menghidup makam Lailatul Qadar. Dan Nabi ni bangun ketika malam yang pertama, sahabat ikut belakang. Tak ramai. Malam kedua, penuh orang ikut. Tarawih tu lah. Masuk malam ketiga, Nabi tak keluar. Nabi kata, aku takut bimbang dia jadi fardu ke atas kamu. Betul. Kalau Nabi tu betul-betul takut jadi fardu ke atas umat. Nabi tak keluar. Jadi boleh kita boleh macam malam tadi. Atau kita bangun sendiri di masjid Itikaf Muhammad dan kita bangun sembahyang ibadat sendiri. Itu lebih pun sama, lebih afdal. Itu yang kita buat. Dan baca Quran, lebihkan zikir, istighfar. Dan banyakkan la ilaha illallah. Terus Subhanal Malikul Quddus. Banyak ucapan Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikul Quddus. Itu ada sabit hadis. Subhanal Malikul Quddus. Jadi kita banyak yang tu. Wallahu alam. Okey. Dah. Ada soalan lain? Silakan. Kitab tak boleh baca. Baik, puasa 6. Sesiapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti sitatan minas Syawal, 6 hari Syawal, faka'annahu seolah baginya berpuasa kulidah seperti berpuasa 1 tahun. Sebab apa 1 tahun? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Umat ini bila datang membawa amalan, maka digandakan 10 kali ganda. 10 kali ganda kali 30 berapa? 300. Tak sampai setahun. 6 hari kali dengan 10, 60. 360 hari. Maka seolah-olah kita puasa setahun. Itu fadilat 6 hari. Dan 6 hari Syawal ni tak semestinya berturut-turut. Tapi belah utara, mak saya pun memang berturut-turut. Sebab orang tua dia kawan-kawan semua. Dia orang dah siap lah semua hari raya 6 tu. Dia orang nak raya semua ramai-ramai. Orang pondok-pondok mak saya dulu macam tu. Jadi bagi kita yang balik hari raya setahun 2-3 kali atau sekarang setahun sekali, janganlah puasa waktu itu. Nak raikan semua adik-beradik apa semua. Jadi kita jangan puasa lagi. Kalau kita ambil Isnin Khamis, baik Isnin Khamis dalam 1 bulan ada 8 kali. Tolak 2 minggu, kita akan dapat 6 hari dalam bulan Syawal. Dalam masa 2 minggu ni awal Syawal jangan kita puasa, kita raikan keluarga kita dan kita balik. Kita akan sempat lagi puasa 6 hari dengan kita buat Isnin Khamis. Itu biasa saya buat. Jadi yang ni lebih cantik, lebih elok dan kita buat Isnin Khamis. Lepas Syawal masuk bulan seterusnya pun kita macam tu juga. Itu dia punya fadilat. Saya akan cerita ketika lepas Syawal nanti tentang hal berkaitan Ramadan dan kaitan dengan Syawal dan amalan yang lain insya-Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, moga Allah telah mudahkan saya, tuan-tuan semua dapat ambil, ibu-ibu semua dapat ambil iktibar amal sampaikan. Dan kata terakhir saya, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin, saya orang pertama ucap. Haji Amin selamat Hari Raya. Aku tak terlupa dah saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya awwalan awwalin wa ya akhirul akhirin wa dzal qadril matin min masakin ya arhamar rahimin. Ya hayy qayyum ya zal ikram. Allahumma zuqna Lailatul Qadr. Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Allahumma sabbina waj'alna hadiyan hadiya. Allahumma ka'afukan tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Rahman Rahim ya Zal Jalal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.